Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. InsyaAllah pada pagi ini kita belajar tajuk reka bentuk RBT. Kita belajar tentang tajuk yang kedua, unit yang kedua, iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Reka bentuk. Okey, baik. Kita baca teks sama-sama. Arif dan keluarganya berada di restoran yang terletak di menara bangunan. Bila sebut menara bangunan ni, tempat tinggilah, di bangunan yang tinggi. Sebab tu mereka boleh nampak pemandangan dekat KL tu kan. Bandar dekat KL. Okey. Arif pun cakap apa? Sambil makan tu, sedap je kuih kan. Ayah, cantik sungguh bangunan tinggi di sekeliling kita. Bentuknya berbeza. Bentuk dia berbeza. Negara kita ni, bangunan-bangunan yang ada di bandar-bandar berbeza-beza bentuk. Ada sesetengah negara kat dunia ni sama je bentuk dia. Bangunan dia sama je bentuk. Ada juga negara yang begitu. Sampai kadang-kadang kita tak perasan kat mana bangunan ini. Pergi mana-mana macam tempat sama je kita pergi, tapi tempat lain-lain. Setengah negara ada begitu. Sama je mereka bentuk bangunan. Tapi negara kita tak. Negara kita antara dalam negara-negara yang berbagai-bagai bentuk bangunan, menara di bandar. Contoh terutama di Kuala Lumpur lah, kan. Begitu juga di bandar-bandar yang lain. Maksudnya bandar-bandar di Bandar Ipoh, Bandar Kota Baru, Bandar Johor Bahru, Bandar Kuantan, dia bandar mana Alostar, bandar mana lagi di Kanga ke, ataupun bandar dekat Kota Kinabalu atau dekat Kuching, bandar dekat Kuala Terengganu. Berbagai-bagai bentuk. Tapi semua di bandar-bandar ibu negeri tu, dia biasanya tak tinggilah bangunan, tak seperti di Kuala Lumpur, bangunannya tinggi-tinggi. Okey, baik. Kita tengok ini pun reka bentuk ni. Bentuk ni bentuk kuih, bentuk kek kan. Kalau buat kek bentuk lain, saya rasa ustaz pun tengok rasa macam biar tak ada apa-apa perasaan nak makan ke apa ke. Tapi kalau dah dia buat bentuk ni, memang bentuk kek yang menarik. Kita tengok, ya Allah sedapnya, kan. Okey, baik. Itu bentuk ni, reka bentuk ni memainkan peranan sangat penting dalam sesuatu produk ataupun benda. Okey, baik. Okey, reka bentuk sebuah bangunan tentunya berbeza antara satu sama lain. Memang berbeza lah. Kalau negara kita memang berbeza. Kebanyakan negara pun begitu, berbeza. Begitu juga dengan objek yang ada di sekeliling kita. Bolehkah kamu menanyakan satu objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk? Dia tanya kita kan, boleh ke tak menyatakan satu objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk? Boleh tak? Senang je. Contoh kuih lah kan. Sebut nama kuih, macam-macam bentuk, macam-macam rasa ada, macam-macam warna kan. Itu je. Senang kan. Sebut je bangunan, macam-macam bentuk bangunan kan. Itulah dia. Tu kat sini ayah dia jawab, ya Arif, semua objek di atas meja ini mempunyai reka bentuk yang pelbagai. Ni kan objek atas meja ni apa? Sudu, garpu, kuih je pun dah banyak jenis, banyak jenis kan. Tu dia. Okey, baik. Kan, tengok ni kuih apa ni yang panjang ni, bulat panjang ni. Kuih ketayap kot rasanya ustaz. Ni karipap, ini sandwich, ini apa kuih lapis ke, yang berlapis-lapis tu kan. Ini cara, ini cupcake. Tengok berbeza, nama berbeza, tapi semuanya jenis kuih. Okey, seterusnya kita tengok apakah reka bentuk
Apa maksud reka bentuk tu? Okey, baik. Sama-sama baca dengan Ustaz ya. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Sesuatu produk iaitu bahan yang dikeluarkan, yang dicipta, yang direka. Contoh kita tengok dalam gambar ni kan, gelas pun banyak bentuk. Reka bentuk gelas ada yang pendek, gemuk, pendek, ada yang kurus, lampai, ada yang ramping pinggannya, berbagai. Dan ada lagi bentuk-bentuk yang lain gelas. Tiga dia bagi contoh, tiga ni sahaja kan. Okey, baik, kita tengok reka bentuk pakaian kan. Berbagai-bagai pakaian yang pelik-pelik, kan, yang pelik-pelik. Ni yang biasa dia tunjukkan. Ni baju apa, Cheongsam ke, orang Cina punya baju kan. Ustaz tak tahulah nama apa ni kan. Ini kalau tak salah Ustaz, orang India, baju orang India. Sini baju orang Melayu. Ni kurung moden ni, moden. Ini baju kurung tradisional. Dah moden, tradisional kan. Itu pakaian. Ada lagi pakaian-pakaian yang lain yang pakaian yang apa, kalau tengok orang barat macam mana, orang timur macam mana pakaian dia, berbagai. Itu bergantung kepada kaum ataupun bangsa, macam-macam. Pakaian tu antaranya melambangkan bangsa seseorang itu kan. Dia setiap bangsa tu ada pakaian dia tersendiri. Maksudnya kita kat Malaysia pun jelas kan berbeza. Kalau pakaian tradisional lah, kalau pakaian moden ni main hantam je, mana-mana pun pakai. Pakaian tradisional nampak kan. Bila pakai baju macam ni, nampak ini budaya Cina, ni orang Cina. Tapi sekarang orang Melayu orang pakai. Dia Ustaz pun suka baju orang Cina ni kan, yang macam ni lah, yang menutup aurat lah dalam Islam kan. Ustaz suka pakai. Ustaz suka bentuk dia simple. Ni orang India, sama juga. Ini bentuk baju ni melambangkan ataupun kita dapat tahu, dapat info dari sini. Oh, ini baju orang India, ini orang India suka. Contoh, ni orang Melayu, macam ni orang Melayu. Oh, begitu. Itulah dia. Okey, baik, kita tengok reka bentuk kuih. Ini nampak dah. Bila buat kuih macam ni, kuih orang Cina contoh kan. Tapi walaupun orang Cina, kuih orang Cina, tradisi orang Cina, orang Melayu pun makan, orang India pun makan kan. Syaratnya bagi orang Islam ni dah lain sikit lah. Maksudnya bahan-bahan tu mestilah dijaga dari kebersihannya, tak ada benda-benda yang terkotor. Cumanya bentuk ataupun itu tidak jadi masalah, boleh je orang siapa-siapa makan. Tapi kita dapat tahulah kan, ini kuih orang Cina ni, orang Cina yang buat, ataupun ada orang Melayu yang buat, tetapi orang Cina pun makan, orang Melayu pun makan. Tapi bentuk begini asal dia dari kaum Cina, begitu. Ni tengok kuih orang Melayu. Ni bila tengok kuih macam ni, ni confirm kuih orang Melayu ni. Bentuk ni orang Melayu lah paling banyak kuih lah kot. Ustaz rasa lah macam-macam. Kalau dekat Kelantan tu naknya, oh ya Allah, lagi banyak daripada dekat sini kan. Macam-macam kuih ada, pelik-pelik ada. Nama kuih tai itik pun ada. Tai itik nama kuih, Masya Allah. Begitulah, macam-macam kayanya budaya-budaya kita dekat Malaysia ni kan. Malaysia antara negara yang terkaya tau di dunia, kaya budaya. Gitu. Okey, kita tengok ni kuih apa. Ni kuih talam rasa Ustaz. Ni kuih apa tah? Tak pun kuih lapis ke apa. Ni pulut. Ini apa ni? Macam-macam kuih. Ustaz pun tak ingat. Lodeh. Lodeh yang ni apa ni? Bukan lodeh ni, apa benda Ustaz tak ingat dah. Tapi ni biasanya dibuat oleh orang India
ataupun mama. Mama ni keturunan India juga, tapi dia beragama Islam. Biasa ni apa nama kuih ni, Ustaz pun suka juga ni, kuih ni Ustaz suka juga ni. Itulah dia antara reka bentuk makanan. Di sini termasuk dalam makanan lah. Kita tengok seterusnya. Pelbagai reka bentuk produk dibuat untuk memenuhi cita rasa pengguna. Itulah, untuk memenuhi cita rasa. Kita bila tengok kita rasa seronok, suka kan? Rasa suka, rasa seronok. Begini bentuknya, begini bentuknya. Menarik sangat. Bila kita nak makan pun sedap sangat. Walah, tak ke mana pun, biasa je kan. Kadang-kadang bentuk tu main peranan. Ini pentingnya reka bentuk. Okey, baik. Tahukah kamu, produk ialah suatu barang, perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun mesin. Itu adalah produk. Produk ialah barang ataupun perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun mesin. Itu dia produk. Okey, kita tengok seterusnya. Muka surat seterusnya. Ni, reka bentuk. Pentingnya reka bentuk. Apa pentingnya reka bentuk? Tadi Ustaz dah cakap tadi kan, ke atas sikit. Reka bentuk tu boleh menarik hati kita. Dia kata kat sini, setiap reka bentuk mempunyai kepentingan dalam kehidupan. Setiap reka bentuk tu mesti ada kepentingannya dalam kehidupan manusia. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti berikut. Okey, baik. Apa dia ciri-ciri reka bentuk ni, ataupun apa kepentingan dia ni? Kepentingan reka bentuk apa dia ni? Memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Manusia ni biasanya begitulah. Biasanya kehendak, keperluan manusia ni berbeza-beza, tak sama. Tak sama. Contoh kan, dalam banyak-banyak kuih tu, ada kuih yang kita tidak suka, ada kuih yang kita suka. Itu kuih makan. Kalau pakaian ke, dalam pakaian sekolah yang warna putih ni kan, berbagai-bagai produk ada. Maksud Ustaz, ada guna material macam-macam. Warna, color nampak sama macam putih, tapi ada sikit berbeza. Dan itu adalah memenuhi keperluan manusia, memenuhi kehendak yang berbeza. Walaupun baju sama putih je, tapi dia lain. Cara jahitan dia ada berbeza sedikit sangat. Material kain itu tersebut. Ada yang kain cotton, guna kapas 100%, ada yang guna macam getah, macam polimer, macam-macam. Macam-macam. Satu hanya baju sekolah warna putih sahaja, berbeza-beza mengikut cita rasa yang dikehendaki oleh manusia lah. Berbeza-beza. Harga pun berlainan mengikut material yang dia gunakan. Ada setengah baju tu, baju warna putih, dah pelasah, dah apa, tapi dia kekal sama, tahan putih macam baru sampai ke hancur. Ada setengah baju tu, baju warna putih, tapi guna dah setengah tahun, dah nampak lain, color dia lari dah tak sama dah. Warna putih juga, tapi begitulah kualiti dia. Begitulah kualiti dan cara binaan kain tersebut. Maksudnya sulaman kain itu berbeza. Itu baru satu benda, satu perkara. Apa dia? Baju sekolah warna putih je, tapi berbeza-beza. Kita tengok beg pun sama. Beg lagilah banyak macam kan. Lagilah banyak bentuk, banyak warna, macam-macam design. Itu dia. Okey, duit pun duit pun berbeza. RM1 dengan RM5 dengan RM10 berbeza. Bentuk persegi, saiznya berlainan. Ada yang besar sedikit, ada yang lagi besar, ada yang sama besar. Tapi maknanya warna pula berlainan, nombor pula ditulis tu lain.
Agung ni samalah, tak boleh